وأسمع من تلك الديار بيدكم أمر على الأبواب من غير حاجة أمر على الأبواب من غير حاجة لعلي أراكم أو أرى من يراكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، فحمدا لرب خصنا بمحمد فأنقذنا به من ظلمة ودياجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تزيده بها فضلا وعطاء وترفع بها عن قلوبنا ظلمة وغطاء، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita hidayah dan menyelamatkan kita daripada kegelapan. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan salawat itu kita memohon kepada Allah akan diberikan anugerah dan diangkat derajat kita dan dibersihkan hati-hati kita daripada noda-noda, serta salawat dan salam tersebut untuk keluarga dan sahabat baginda Rasulullah. من فضل الله تعالى علينا وعليكم أن اختصنا بأن جعلنا من أمة هذا الحديث. Di antara khususiyah yang merupakan anugerah besar dari Allah kepada kita adalah dengan kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال صلى الله عليه وآله وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. Baginda Rasulullah bersabda, akulah nasib ataupun bahagian yang dijadikan oleh Allah untuk kamu, dan kamu adalah bahagian golongan manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai umat untuk aku. تأملوا هذا الحديث، Renungilah hadis ini, تأملوه، renungilah sekali lagi, تذوقوه، rasailah makna hadis ini, استشعروه، hadirkanlah perasaan kamu semua. عيشوه في قلوبكم. Renungi dan hayati makna hadis ini dalam hati kamu. من استشعر وهو محب لذلكم الجناب معنى سر الخطاب بقول سيد الأحباب أنا حظكم، استشعر عظيم المنة من الله فنعم الحظ حظنا. Bila mana kamu semua menghadirkan dengan hati dan perasaan kamu akan hadis yang tadi disebutkan oleh baginda Rasulullah, dengan dijadikannya Rasulullah bahagian untuk kita semua sebagai nabi kepada kita, bila mana kita merasai dan menghayati akan makna bahagian itu sendiri, akan semakin agung kedudukan Nabi besar Muhammad di hati dan perasaan kita. عندما تستشعر معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا حظكم، عندما تستشعر هذا المعنى ينازل قلبك، بل يمتلئ قلبك بأنوار السرور والفرح والأنس والحياء من الذي من عليك بهذه النعمة. Bila mana Anda menghayati dan merenungi akan hadis yang mana kita dijadikan sebagai umat beliau dan beliau adalah dipilih untuk menjadi nabi kepada kita, kita menghayati arti hadis itu akan dicurahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati dan perasaan kita dengan penuh kegembiraan dan juga perasaan senang dengan dipilihnya nabi itu untuk kita, dan juga malu kepada zat yang memberikan kepada kita anugerah yang besar itu. ساداتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين استشعروا عظيم هذه المنة واستشعروا جليل هذا الفضل، فكان شانهم مع ارتباطهم بجناب الحبيب صلى الله عليه وسلم شانا قد حير الأذهان والعقول. Para sahabat Nabi Muhammad yang menghayati akan makna hadis tersebut dan mengagungkan nikmat dan anugerah yang Allah beri kepada mereka dengan dijadikan nabi itu nabi kepada mereka, keadaan yang mereka alami, sikap mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda akan melihat perbuatan-perbuatan mereka itu yang menghairankan akal pikiran kita. فارتقوا إلى مستوى التعامل مع نعمة الله العظمى مع كونه صلى الله عليه وسلم هو حظنا.
maka mereka adalah naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang besar karena mereka memahami akan arti anugerah dengan dijadikan nabi itu sebagai nabi kepada mereka. وصدقوا مع الله في تزكية أنفسهم على يد هذا الحظ والنصيب. Mereka bersungguh-sungguh di dalam membersihkan hati dan jiwa mereka melakukan apa yang telah diajarkan oleh Nabi itu. فهموا سر تقديمه تعالى لوظيفة التزكية عندما ذكر مهمة سيدنا محمد على وظيفة العلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، بينما كان دعاء إبراهيم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لكن الاستجابة بالمنة من الله جاءت بتقديم التزكية على العلم. Mereka para sahabat itu memahami akan rahasia daripada diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang salah satu objektifnya diutusnya baginda Rasulullah adalah untuk membersihkan hati dan jiwa. Mereka memahami akan hakikat pembersihan itu, maka mereka membersihkan hati dan jiwa mereka. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya tentang diutusnya Nabi Muhammad adalah membacakan ayat-ayat Allah dan membersihkan hati dan jiwa mereka, kemudian mengajarkan kepada mereka yaitu Al-Quran dan juga Al-Hikmah. Ini adalah tertib yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam doa Nabi Ibrahim yang memohon kepada Allah diutusnya Nabi di tengah-tengah orang-orang zaman itu adalah Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, utuskan di tengah-tengah mereka itu seorang rasul daripada golongan mereka yang membacakan ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan membersihkan hati dan jiwa mereka. Allah menjawab kepada doa Nabi Ibrahim itu dengan mendahulukan tazkiyah berbandingkan kepada at-ta'lim, pengajaran. Walaupun doa Nabi Ibrahim mendahulukan ilmu kemudian tazkiyah, akan tetapi Allah memperbetulkan susunannya tazkiyah kemudian ilmu. فأدركوا أن العلم أن صورة العلم لا يمكن أن تثمر في الإنسان إلا إذا كان الوعاء وهو القلب الذي يلقى فيه هذا العلم قد تطهر وتنقى. أما إذا كان الوعاء متدنسا قد أغفل صاحبه شان تطهيره وتنويره فلا ينتفع بالعلم الذي يقر فيه، لأن العلم أي أن سورة العلم إذا حلت في القلب امتزجت بحال القلب، فإن كان الغالب على القلب شان الطهارة أثمر العلم نورا وطهارة، وإن لم يكن كذلك فأرقام العلم وحروف العلم وأخبار وروايات العلم شان يتقنه البر والفاجر والمؤمن والكافر. Mereka memahami akan gambaran atau bentuk ilmu itu sendiri adalah merupakan bahagian atau buah daripada tempat yang menjadi tempat kepada ilmu itu, yaitu hati. Ilmu adalah merupakan buah kepada hati seseorang. Hati seseorang ini bila mana mendapatkan bahagiannya daripada kesuciannya, daripada segala noda, maka ilmu yang ada kepadanya itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Akan tetapi bila mana tempat kepada ilmu itu yaitu hati tidak mendapatkan bahagiannya daripada kesuciannya, berpenuh dengan noda-noda, ilmu yang ada itu tidak akan membawa manfaat. Dengan demikian kita dapat memahami bahwasanya ilmu atau bentuk kepada ilmu itu adalah mempunyai hubung kait yang erat dengan hati bila mana hati itu disucikan. Akan tetapi bila mana kita hanya akan fokus kepada zahir ilmu itu sahaja, maka zahir ilmu itu boleh dipahami dan juga dikuasai oleh orang yang baik ataupun orang yang tak baik, orang yang beriman ataupun orang yang beriman. Tetapi ilmu yang bermanfaat yang ditempati oleh hati yang bersih hanya dapat bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. ثم تلقوا هذا الحق بقلوب قد امتلأت بالمحبة له صلى الله عليه وآله وسلم، حتى شغلتهم هذه المحبة عن ملاذهم التي يعتاد البشر أن ينشغلوا بها. شغلتهم هذه المحبة عن الدنيا وعن الآخرة، نعم وعن الآخرة. شغلتهم هذه المحبة حتى عن الجنة، فقد جاء أن ثوبان رضي الله تعالى عنه
غاب فترة فجاء وقد اصفر لونه، فقال له المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا بك يا ثوبان؟ أبك مرض أم أصابك وجع؟ قال: كل ذلك لم يكن يا رسول الله، غير أني أحبك، وإني لأذكرك وأنا بين أهلي وأبنائي، فيهيج شوقي إليك فلا يسكن حتى آتي فأنظرك. ثم تذكرت الآخرة فعلمت أنك تكون في أعلى الجنة مع الأنبياء، وأنا إن دخلت الجنة أكون في منزلة هي دون منزلتك، فلا أراك في كل وقت، وإن لم أدخل الجنة فلا أراك أبدا. وبكى سيدنا ثوبان. تأملوا عظيم المحبة التي أخذت بكليات قلب سيدنا ثوبان إلى الحد الذي غاب فيه عن التفكير بأمر مهم وعظيم لا ينتقص منه عاقل، وهو شان المأوى في الجنة. ومع ذلك يقول: وأنا إن دخلت الجنة أكون في منزلة دون منزلتك فلا أراك، بمعنى أن الجنة لا تطيب لي دون رؤياك، بمعنى أن الجنة لا أهنأ فيها ولا أستلذ بملذاتها إن لم تكن مما فيها من العطايا أن أهنأ برؤياك كلما اشتقت إلى رؤياك يا رسول الله. هكذا تلقى الصحابة ذلكم الحظ. Mereka telah belajar daripada tunjuk ajar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga tunjuk ajar itu memenuhi hati mereka dengan kecintaan kepada baginda Rasulullah, memahami arti dan maksud kedudukan baginda Rasulullah dengan dijadikan sebagai bahagian Nabi yang dipilih Nabi untuk mereka. Maka mereka adalah menyibukkan diri dengan kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kesibukan mereka di dalam kecintaan kepada baginda Rasulullah mengalahkan kepada perasaan nikmat dan kelezatan mereka dalam hal-hal dunia, bahkan mengalahkan kenikmatan hal-hal al-akhirah. Ya, mengalahkan ataupun kecintaan mereka kepada Rasulullah mengalahkan kepada keindahan akhirah, bahkan syurga itu sendiri, menunjukkan keagungan dan dalamnya cinta para as-sahabah kepada baginda Rasulullah. Salah seorang daripada mereka bernama Thauban, yang bila mana sentiasa hadir dengan Rasulullah, dan bila mana setelah hadir daripada Rasulullah lama tidak melihat kepada Rasulullah, maka dia akan nampak kepada wajahnya dengan warna pucat, sehingga datang kepada Rasulullah. Baginda melihat pucatnya wajah Thauban, baginda bertanya: "Wahai Thauban, kenapa wajah kamu itu pucat? Adakah kamu sakit? Adakah kamu merasa ada perkara yang berlaku kepada kamu?" Kata Thauban mengatakan: "Ya Rasulullah, aku tidak sakit, melainkan aku ini adalah hati aku dipenuhi dengan rasa cinta kepada kamu. Aku, ya Rasulullah, bila mana teringat ketika aku berada di tengah-tengah keluarga aku dan aku adalah lupa daripada kamu, aku teringat, tergerak di dalam hati dan jiwa aku perasaan rindu yang memuncak di dalam hati dan perasaan aku untuk melihat kepada kamu, dan aku boleh datang melihat kepada kamu. Akan tetapi aku beringat di akhirah nanti, bila mana aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk syurga, aku akan berada di syurga di bawah syurgamu yang tinggi itu, wahai Rasulullah, sehingga walaupun aku berada di dalam syurga, aku tidak dapat melihat kepada wajahmu. Tetapi bila mana aku tidak dimasukkan syurga oleh Allah dan berada di dalam neraka, maka aku tidak dapat melihat kepada engkau selama-lamanya, wahai Rasulullah." Dan Thauban menitiskan air mata ketika mengucapkan demikian kepada baginda Rasulullah. Coba kita renungi kata-kata Thauban. Telah mengambil rasa cinta Thauban kepada baginda Rasulullah daripada segala jenis kenikmatan, termasuk kenikmatan syurga itu sendiri, menunjukkan kecintaan yang begitu hebat kepada Sayyidina Thauban. Walaupun sudah berada di dalam syurga, tetapi yang dirisaukan oleh Thauban adalah tidak melihat kepada wajah baginda Rasulullah. Seakan-akan memberitahukan kepada kita, tidaklah syurga itu sahaja adalah punca segala kenikmatan. Bila mana aku tidak melihat kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itulah salah satu contoh keadaan para sahabat terhadap Rasulullah. فتحرك بسبب خاطر المحبة هذا، بسبب خاطر المحبة
يتحرك جبريل الأمين من السماء العليا من السماء السابعة ينزل بآية تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ضجت قلوب الصحابة فرحا بأن بشارة المتابعة، بشارة الطاعة وبشارة الصلة وبشارة صدق المحبة التي تحركت في قلوبهم حصول المعية مع المحبوب. ولهذا قال أنس عن حديث سمعه من رسول الله: المرء مع من أحب، المرء يحشر مع من أحب، أنت مع من أحببت. قال أنس: فلم أفرح بعد الإسلام بحديث كفرحي بمثل هذا الحديث، وأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن يحشرني الله تعالى معهم يوم القيامة. Sentuhan cinta kepada hati-hati para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi menyebabkan turunnya Sayyidina Jibril daripada langit yang ketujuh membawa satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksud ayat tersebut adalah barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang taat kepada Ar-Rasul, maka dia akan dihimpunkan bersama barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan dihimpunkan oleh Allah bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah daripada kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga para as-salihin. Ayat ini adalah menjadi sebab kegembiraan para sahabat Nabi Muhammad untuk mendapatkan ganjaran, yaitu dapat bersama rapat mendampingi kepada baginda Rasulullah dengan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersungguh-sungguh dalam mencintai kepada baginda Rasulullah menjadi sebab adalah dia dapat berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan bahwasanya setelah mendengar hadis Nabi Muhammad, seseorang itu akan dihimpunkan bersama orang yang ia cintai. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Anas berkata, aku tidak pernah gembira dengan seperti mana kegembiraan aku tidak pernah gembira bermula daripada masuk Islam, seperti mana kegembiraan aku dengan hadis ini, yaitu orang akan dihimpunkan bersama dengan orang yang ia cintai. Aku cinta Rasulullah, kata Anas, aku cinta Abu Bakar dan aku cinta kepada Umar, dan aku mohon kepada Allah untuk dihimpunkan bersama dengan mereka. أنا أحبكم من الأنبياء تظهر معانيها حتى في الآخرة عندما ينادي صلى الله عليه وآله وسلم ويشفع عند رب العزة ويقول: لا أسألك نفسي ولا فاطمة ابنتي ولا عباس عمي ولا صفية عمتي ولكن أمتي. عندما يسجد كما جاء في البخاري السجدات المتتالية بعد الشفاعة العظمى ليخرج أمته من النار طائفة بعد طائفة، فهو صلى الله عليه وسلم حظنا من الأنبياء، فنعم الحظ حظنا. Bahagian daripada dijadikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kepada kita akan nampak juga di akhirat nanti, bila mana baginda diseru untuk dapat memberikan syafaat kepada sesiapa yang dikehendaki olehnya untuk diberi syafaat. Baginda akan berkata, akan berdoa, aku tidak meminta kepadamu ya Allah tentang diri aku, ataupun Fatimah putriku, ataupun Abbas pak saudaraku, dan juga Sofiyah saudara kepada ayahku, akan tetapi yang aku minta kepadamu ya Allah adalah umatku dan juga umatku. Di dalam Al-Bukhari disebutkan bahwasanya baginda Rasulullah akan sujud berkali-kali meminta kepada Allah agar supaya diberi peluang untuk memberikan syafaat demi segolongan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk daripada bahagian kita dengan menjadikan Nabi Muhammad adalah nabi kepada kita. Sebaik-baik bahagian dan nasib yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah dengan dijadikannya Nabi Muhammad adalah nabi untuk kita. حظنا عظيم لكن للحديث تكملة الحديث وأنتم حظي من الأمة. Di dalam hadis tadi diberitahukan bahwasanya aku ini adalah nasib bahagian Nabi untuk kamu. Hadis itu mempunyai penghujung. Penghujungnya adalah
kamu itu adalah nasib dan juga bahagian yang dijadikan oleh Allah untuk aku. لهذا انصرف هذه الليلة بعد أن أكرمك الله بهذا المجلس الذي فيه المغفرة كما جاء في الحديث الصحيح وفيه الذكر في العالم الأعلى. انصرف وأنت تفكر في هذه العبارة: وأنتم حظي من الأمم. Oleh karena itu, bersurailah nanti selepas majlis ini, majlis yang dijanjikan oleh Allah dengan pengampunan, dan majlis yang dijanjikan bahwasanya setiap mereka yang berada dalam majlis seumpama ini akan disebut namanya. Berfikirlah kamu semua nanti setelah balik daripada sini akan ayat yang terakhir tadi daripada hadis Nabi, yaitu kamu adalah bahagian nasib yang dijadikan oleh Allah untuk aku. هو نعم الحظ حظنا، ولكن هل نحن نعم الحظ له أم لا؟ هذا سؤال جوابه حياة، جوابه يتعلق بكل واحد منا في صباحه ومسائه، في رضاه، في غضبه، في فرحه، في حزنه، في أخذه، في عطائه، في استقامته، في نظرته للوجود الذي يحيط به، في محبته الخير للناس، في رحمته بالخلق، في إحسانه إلى المحسن وإلى المسيء، إلى المسلم وإلى الكافر، إلى المحب وإلى المعادي. كيف يكون شان نصيبنا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ بقدر ما تأخذ أنت، بقدر ما يتلقى قلبك من هذا الحظ، أنا حظكم من الأنبياء، بقدر ما تتشبع أنت بنور هذا الحظ، تخرج بعد ذلك ونصيبك وافر من تشريف عظيم من سر قوله وأنتم حظي من الأمم. Memang benar, baginda Rasulullah adalah satu anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah untuk kita. Tetapi adakah kita merupakan bahagian dan nasib yang disenangi dan merupakan anugerah yang besar untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Adakah kita menganggap dengan kita dijadikan, adakah kita sudah boleh menggembirakan Rasulullah dengan kita dijadikan umat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mana gembiranya kita dengan dijadikan Nabi kepada kita? Jawabannya adalah ada kepada diri Anda sendiri. Apa keadaan Anda di waktu pagi dan petang? Dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan gembira, dalam keadaan sedih ataupun sebaliknya, di dalam memberi ataupun mengambil, di dalam cara memandang kepada sekeliling Anda, di dalam menilai untuk memberikan mendatangkan manfaat kepada orang lain, di dalam cara bermuamalah kepada orang yang berbuat baik ataupun kepada orang yang tidak berbuat baik kepada Anda, cara bermuamalah kepada kafir ataupun bukan kafir. Ini semua adalah ada di dalam akhlak baginda Rasulullah yang merupakan jawaban kepada Anda itu sendiri. Adakah Anda sudah dapat menggembirakan Rasulullah seperti mana kita gembira Rasulullah menjadi Nabi kepada kita, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah sebagaimana tadi disebutkan, sejauh mana kita memahami bahagian daripada ayat yang terakhir tadi daripada hadis Nabi Muhammad SAW, pemahaman kita itu akan menjadi sebab untuk kita menjadikan baginda Rasulullah adalah senang dengan kita, disebabkan kita memahami akan bahagian yang dijadikan oleh Allah untuk kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. اشربوا بكاس المحبة التي امتلأت بها قلوبكم شراب أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى تنالوا نصيبا من سر الإرث الكبير الذي خاطب به المصطفى البشير النذير ابن عمه سيدنا جعفر عندما قال له: يا جعفر لقد أشبهت خلقي وهذه ليس لنا فيها يد، لكن الثانية وخلقي، هذه مرتبة عالية يرتقي فيها المرتقون، ينبغي أن نطمع بها فنخرج ومحبتنا لهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم تحملنا على طلب التخلق بأخلاقه، الأخذ بمعاني الرحمة التي في قلبه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الارتقاء بالمحبة التي تكلم عنها النبي: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، الارتقاء بالعفو والمسامحة والصفح، فلا يبيت أحد منكم إلا وقلبه قد تطهر عن الغل والحسد والبغضاء والكراهية. يستشعر كل واحد منا أنه في هذه الليالي وهذه الأيام يرتقي ليكون هو ممن إذا قابلهم رسول الله في ذلكم اليوم وقد أكرمته المعية، بمعنى أكرمته المحبة بنور المعية،
ينظر النبي إليه فيقول له ونعم الحظ أنتم. إذا قلنا نعم الحظ حظنا نود أن نرد عليه يوم القيامة وهو يقول لنا ونعم الحظ أنتم لي، اللهم حققنا بذلك يا كريم. Minumlah daripada cawan-cawan cinta dengan kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka kamu semua akan mendapat bahagian daripada warisan yang besar yang diberikan oleh baginda Rasulullah kepada salah seorang daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga anak kepada bapak saudara baginda Rasulullah yang bernama Sayyidina Ja'far. Dikatakan oleh baginda Rasulullah kepadanya, wahai Ja'far, kamu ini adalah menyerupai wajah dan tubuh badan aku, dan kamu juga menyerupai akhlak aku. Ja'far menyerupai wajah Nabi, kita tak boleh kita tidak mempunyai kuasa untuk dapat menyamai tubuh badan kita dan wajah kita dengan Rasulullah, karena itu adalah hak Allah. Akan tetapi yang kedua, yaitu akhlak, kita berpeluang untuk menyerupai baginda Rasulullah di dalam akhlak baginda Rasulullah. Ini adalah satu kedudukan yang tinggi yang sepatutnya setiap orang yang beriman merasa tamak untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi tersebut dengan menghiasi dirinya dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bangkit daripada majlis ini dengan dipenuhi hati dan jiwa kita kecintaan kepada Rasulullah, dan mencari di dalam diri kita sejauh mana kita berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengasaskan dalam diri kita konsep rahmat di dalam cara bermuamalah kita kepada sesama kita, sebagaimana diutusnya Nabi Muhammad itu adalah membawa rahmat kepada alam semesta. Demikian juga seseorang yang disukai oleh baginda Rasulullah, yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang dia bila mana beramal, maka dia tekun di dalam amal perbuatannya, tekun di dalam memberi maaf, tekun di dalam bertoleransi sesama kita. Dan janganlah salah seorang daripada kita malam ini tidur melainkan sudah membersihkan hati dan jiwanya daripada hasad, daripada dengki, daripada sifat benci, dan juga daripada perkara-perkara yang tidak baik, untuk dapat meraih dengan cinta kita kepada Rasulullah yang diterjemahkan dengan akhlak, mengikut akhlak Rasulullah, kebersamaan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita mengatakan bahwasanya sebaik-baik nasib yang kita ada adalah Nabi Muhammad, Nabi kepada kita. Jadilah kita itu adalah dalam golongan orang-orang yang akan dikatakan nanti oleh baginda Rasulullah, kamu juga adalah nasib yang baik untuk aku. Jadilah kita salah seorang daripada orang golongan itu. Allahumma ya man waffaqna lil khair wa anahum alayh, wafiqna lil khair wa inna alayh. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم تب علينا توبة نصوحا طهرنا بها جسما وقلبا وروحا. اللهم أبلغ عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم تحية وسلاما، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي بعثته يا أرحم الراحمين. ولا تحرمنا في الدنيا من محبته ورؤيته، ولا تحرمنا في الآخرة من محبته وصحبته، واجعلنا يا مولانا من خواص أهل مودته. اللهم أحينا ما أحيتنا على الإسلام والسنة، وأمتنا إذا أمتنا على الإيمان والشهادة، وارزقنا الحسنى وزيادة. بارك اللهم في هذا الجمع، لا تدع أحدا منهم وله حاجة إلا وقضيتها. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. انظر إلينا في جمعنا هذا نظرة تطهر بها قلوبنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وتكشف بها كروبنا، وتبلغنا بها من فضلك غاياتنا. إلهنا وسيدنا، ما جمعنا إلا فضلك وإحسانك، ولا أجلسنا إلا سوابق إسعادك، فنسألك يا من تكرمت علينا بلا إله إلا الله بغير سعي منا ولا جهد، أن تكرمنا بالثبات عليها، وأن تحققنا بحقائقها، وأن تحيي أنوارها فينا، وأن تجعلنا من خواص أهليها. اللهم كما جمعتنا على محبة هذا الحبيب وعلى الصلاة
والسلام عليه، فأكرمنا بكمال مواصلته وشريف منازلته، واجمعنا به يا مولانا في الدنيا وفي الآخرة. اجعلنا ممن أكرمتهم بذلك وبلغتهم ما هنالك، واسلك بنا أشرف المسالك، وجنبنا أسباب الزيغ والمهالك. اللهم حنن علينا روح سيدنا محمد، وعطف علينا قلب سيدنا محمد، واجمعنا على أخلاق سيدنا محمد. اللهم اسقي قلوبنا من الرحمة التي ملأت بها قلبه، والعطف الذي حشوت به باطنه، والحنانة التي فاضت على أهل الوجود من قلبه. اللهم املأ قلوبنا بالرحمة، وخلقنا بأحسن الأخلاق التي ترضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في هذا المسجد، وبارك في هذا البلد، وبارك في هذا القطر، وبارك في أحوالهم ظاهرها وباطنها. املأ قلوبهم بالإيمان، ابسط فيهم بسط العلم والخير والنور والبركة والإيمان والهداية، وارض بنا خدما لذلك مع اللطف والعافية والمحبوبية. وفق اللهم أخانا الشيخ محمد فؤاد إلى ما تحبه وترضاه، أعنه على ما أقمته فيه، وأعنه بالصدق والإخلاص وحسن الوجهة إليه، وهيئ له في الخير والحق أعوانا. وبارك في الجامعة وفي المعهد وفي التأسيس، وتجعل النيات خالصة لوجهك الكريم، وأرنا ثمارها في الدنيا بسطا لأنوار الخير، وفي الآخرة نجاة للخلق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، وبلغنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام. واحفظ اللهم المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، لا تمكن منه عدوك وعدونا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأحيي في الأمة من نصرته ما مات، وأنهضها ورد عليها من ذلك ما فات بقدرتك يا قادر يا مقتدر. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا فرجا عاجلا غير آجل. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم واشف جرحاهم وفك أسراهم، وتولهم بولاية من عندك. إلهنا وسيدنا، لقد اشتد عليهم الكرب وعظم عليهم الخطب وعز النصير، ونعم المولى أنت ونعم النصير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. احفظهم وفرج عنهم، وعجل بنظر منك إليهم، عجل لهم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويدفع شر من لم تسبق لهم سوابق التوبة. اللهم فرج عن أهلنا في اليمن، فرج عن أهلنا في مصر، فرج عن أهلنا في ليبيا، فرج عن أهلنا في العراق، فرج عن أهلنا في الصومال وفي السودان وفي أفغانستان وفي كل مكان. وكم سنعدد، وما من بقعة في الأرض بطولها والعرض إلا وفيها آهات تضج إليك يا مالك السماوات والأرض. فنسألك فرجا عاجلا ولطفا شاملا ورحمة من لدنك يا رب العالمين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحقائقها متحددين حسا ومعنى، ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.